Operasi pasca banjir menjadi antara paparan dari negeri di bawah bayu. Perinciannya bersama Rita Aloysius Malik. Rita. Baik Atika, kita teruskan dengan laporan banjir dan bencana di Sabah. Sehingga pukul 4 petang tadi, 7 pusat pemindahan sementara PPS telah ditutup manakala 6 lagi PPS masih beroperasi iaitu 5 di daerah Tenom dan selebihnya di daerah Beaufort. Menerusi laporan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, seramai 685 penduduk yang dipindahkan melibatkan 219 keluarga. Daripada itu, 333 penduduk di daerah Tenom, manakala seramai 352 penduduk yang dipindahkan berada di daerah Beaufort. Sejumlah 78 kampung masih terkesan dengan banjir melibatkan daerah Tenom dan Beaufort. Sementara itu, melalui kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, 12 sekolah di daerah Beaufort dan Tenom melibatkan 1,915 pelajar masih ditutup hari ini berikutan kejadian banjir. Daripada jumlah itu, sebanyak 9 sekolah di Beaufort melibatkan 1,338 pelajar, manakala 3 sekolah lagi di Tenom membabitkan 577 pelajar. Dalam pada itu, Jabatan Kerja Raya Sabah dalam kenyataan memberitahu 2 jalan di daerah Kota Blud terjujas akibat banjir iaitu kilometer 78.8 Jalan Kota Kinabalu Kudat di Kampung Linau dan kilometer 100 Jalan Kota Kinabalu Kudat di Kampung Timbang. Jalan di kilometer 78.8 tidak boleh dilalui apa-apa kenderaan dan pengguna jalan raya dinasihatkan menggunakan jalan alternatif iaitu Jalan Sangkir 2, manakala kilometer 100 tidak boleh dilalui kenderaan kecil. Difahamkan keadaan banjir di Beaufort dan Tenom semakin surut dan jalan-jalan yang ditenggelami kini boleh dilalui semula. Untuk perkembangan lanjut di lokasi, kita terus bersama wartawan Mazrona Kalinggalan di Beaufort dan Gabriel Michaelstown di Tenom. Mazrona, teruskan dengan laporannya. Ya Rita, bagi hari ini fokus Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah Beaufort adalah melaksana pemantauan ke kawasan-kawasan yang terjejas banjir yang akan dilaksana oleh APM bersama dengan bomba dan juga ATM untuk melihat kawasan-kawasan yang telah pun surut ataupun pulih sepenuhnya sebelum membolehkan penduduk ini pulang ke rumah masing-masing berdasarkan kepada laporan pemantauan yang diterima. Dan untuk perincian lanjut, kita terus saja bersama dengan penolong Pegawai Daerah Pembangunan Beaufort, Abdul Karim AM Zahari. Tuan, terima kasih bersama kami petang ini. Pertama sekali, Tuan, mungkin boleh dikongsikan situasi banjir di Beaufort ketika ini. Okey, alhamdulillah. Setakat hari ini tren sungai Padas menunjukkan penurunan yang agak baik dan kita berharap di masa-masa selepas hari ini dia akan terus turun dan kita menyangkakan kalau penurunan sungai ini terus boleh mengizinkan untuk pemindahan semula mangsa-mangsa yang dipindahkan ke pusat-pusat pemindahan dapat kembali ke rumah masing-masing dalam sehari 2 hari ini. Itu pun tertakluk kepada hasil pemantauan pihak Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana yang terdiri daripada pihak EPM, ETM, PDRM dan pihak bomba. Rila juga terlibat dan dari semasa ke semasa pihak pemantauan EPM, ETM, bomba akan membuat tinjauan berkala. Okay. Dan juga untuk pembersihan pula bagaimana? Adakah pasukan yang sama juga akan membantu? Setakat ini pembersihan kalau diperlukan insya-Allah kami akan cuba selesaikan operasi pembersihan. Itu pun jika ada keperluan. Setakat ini yang terjejas tidaklah terus sangat, cuma di Iski Kampung Kubu dan Iski Kelias baru lah. Itu yang terjejas di sekolahnya lah. Yang lain-lain kebanyakannya rumah persendirian sana. Okay. Baik, terima kasih Tuan. Itu dia serba sedikit perkembangan banjir di daerah Beaufort ini dan seterusnya kita akan mendengar perkembangan banjir di Tenom pula bersama rakan setugas Gabriel Michaelstown. Gab, teruskan laporan di sana. Baik, terima kasih Mazrona di Beaufort. Situasi terkini bencana banjir di daerah Tenom, pusat pemindahan sementara diisytiharkan tutup sepenuhnya.
bagi mengetahui situasi semasa bencana banjir di daerah ini. Bersama saya Pegawai Daerah Tenem, Mas Syazwan Masud yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana di daerah ini. Baik Tuan, selamat petang. Selamat petang. Baik Tuan, bagaimana situasi semasa bencana banjir di daerah ini? Terima kasih untuk makluman semua. Situasi semasa bencana banjir di daerah Tenem pada ketika ini dengan pemantauan Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah pada tengah hari tadi. Dengan ini saya telah membuat pengisytiharan penamatan operasi bencana dan juga penamatan penutupan ke semua pusat-pusat pemindahan sementara bagi daerah Tenem dan daerah kecil Kemabong. Pengisytiharan penutupan ini adalah disebabkan keseluruhan kawasan yang terkesan pada ketika ini telah pun kembali seperti biasa dan kesemua mangsa-mangsa yang terlibat telah pun pulang ke rumah masing-masing. Walau bagaimanapun, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Tenem sentiasa memantau sekiranya berlaku kenaikan aras air sungai dan pada masa yang sama bantuan-bantuan kebajikan juga masih lagi disalurkan kepada semua mangsa-mangsa yang terkesan. Baik Tuan, terima kasih atas perkongsian tadi. Baik, sekian sahaja laporan perkembangan banjir di daerah Tenem. Teruskan menonton berita RTM. Kembali kepada Rita di studio. Silakan. Baik, terima kasih Gabriel dan juga Mas Rona atas laporan itu. Masih mengenai banjir di daerah Tenem. Oleh kerana semua pusat pemindahan sementara PPS telah ditutup, manakala mangsa banjir sudah mulai pulang ke rumah masing-masing. Berdasarkan tinjauan, paras air telah kembali normal namun merosakkan harta benda, ternakan serta tanaman pertanian penduduk. Pada hari ini kita akan membuat pemantauan di seluruh kawasan-kawasan yang terjejas banjir, terutamanya di pusat-pusat pemindahan. Selepas kita peroleh maklumat dan semua tempat dalam keadaan sudah tidak ada air ataupun setelah banjir telah surut sepenuhnya, so kita akan hantar report ini kepada pegawai daerah, iaitu pengurusi Jawatan Kuasa Bencana Daerah. Tambahnya, antara kawasan yang masih dipantau adalah PPS Dewan Kampung Kalang Kanar dan Rumah Kebudayaan Pantangun Saga. 15 PPS telah diaktifkan sejak 9 Mei lepas sejak kejadian bencana banjir melanda daerah tersebut. Sementara itu, beberapa pusat pemindahan tetap PPT di Beaufort telah dikenal pasti bagi memastikan penduduk yang kerap menghadapi bencana banjir dapat ditempatkan di kawasan selamat. Ahli Dewan Undangan Negeri Lumadan, Ruslan Muharram berkata, pihaknya akan mendapatkan persetujuan daripada kerajaan negeri khusus menyediakan kemudahan tersebut dalam tempoh terdekat. Menurut Ruslan, pusat tersebut bakal dilengkapi kemudahan asas selain barangan keperluan harian. Menurutnya, pusat pemindahan tetap dan sementara sedia ada di daerah berkenaan kini sudah tidak dapat menampung disebabkan pertambahan penduduk. Antara lokasi dicadangkan adalah di Kampung Cina Padas Valley. Jelas Ruslan lagi, antara tindakan segera dibuat pihaknya adalah mengagihkan bakul makanan berupa keperluan harian kepada penduduk terkesan sama ada di kawasan penempatan sementara maupun di kediaman. Terdapat penduduk yang terkesan banjir dianggap kritikal disebabkan jalan perhubungan darat ke kampung berkenaan terputus sepenuhnya. Kerajaan GRS sedang mempertimbang untuk menubuhkan pusat panggilan kecemasan sendiri bagi Sabah. Ini bagi meningkatkan kecekapan kerja-kerja menyelamat sekaligus mengelak lebih banyak kehilangan nyawa dan harta benda. Menurut kenyataan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, pusat panggilan kecemasan tempatan tersebut dilihat lebih berupaya menangani sebarang kejadian kemalangan maupun bencana melalui petugas tempatan yang lebih memahami kedudukan, peranan dan fungsi agensi berkaitan di negeri ini. Jelasnya lagi, antara langkah susulan adalah berunding dengan pihak penyelamatan seperti polis, bomba dan jabatan kesihatan selain
syarikat telekomunikasi tempatan untuk menentukan cara terbaik bagi mewujudkan pusat panggilan kecemasan tempatan tersebut. Datuk Dr. Jeffrey berharap agar proses ini tidak mengambil masa yang lama. Jelasnya lagi, keselamatan dan nyawa rakyat negeri ini sentiasa menjadi keutamaan. Baik saudara, paparan itu mengakhiri berita dari negeri di bawah bayu kali ini. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM dan ikuti lebih banyak perkembangan semasa menerusi berita wilayah. Kembali bersama Atika untuk berita seterusnya. Silakan. Terima kasih Rita untuk perkembangan di Sabah.